Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya akan membentangkan kertas kerja kajian saya yang bertajuk Strategi Keberkesanan Pelaksanaan Bantuan Zakat dalam Memperkasa Ekonomi Asnaf. Kajian di Taiping, Perak. Saya Dr. Muhammad Zuali bin Saiman daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam bersama dengan penulis bersama Farah Dahlia Mustafa Kamal. Baik, bagi tajuk ini, pendahuluan dia, institusi zakat merujuk kepada institusi Islam yang bertanggungjawab mengurus kewangan masyarakat Muslim, khususnya dalam aspek kutipan dan agihan zakat kepada golongan asnaf bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Ini berdasarkan menurut Mujani Tamirin kajian dia. Secara basically itulah peranan zakat, iaitulah dikutip dan diagihkan kepada asnaf yang 8 itu. Cuma dalam ini kita akan bincangkan dari sudut keusahawanan asnaf. Jadi zakat merupakan salah satu mekanisme yang berkesan dalam mengurangkan kemiskinan, sama ada melalui bantuan bulanan tetap atau pemberian modal yang membolehkan asnaf berdikari. Jadi dari sudut pemberian modal itu merujuk kepada salah satunya cara agihan tadi itu dalam membantu usahawan asnaf yang mahu berdikari dalam mencapai taraf hidup yang keluar daripada asnaf. Namun di sana ada masalah yang dihadapi, kekurangan modal, dana, maka di sinilah peranan zakat tadi itu dalam membantu mereka tadi itu. Dan maka peranan zakat dan sektor ekonomi amat penting dalam menggerakkan aktiviti ekonomi masyarakat sebuah negeri maupun negara serta membasmi kemiskinan di kawasan tersebut. Maka zakat ini merupakan boleh dilaksanakan pelbagai projek yang berpotensi memberi manfaat ekonomi secara langsung pada umat Islam tadi itu. Dan pada konteks kajian ini, kita lihat pada kajian yang dilakukan di Taiping, Perak tadi itu. Di Taiping, Perak, institusi zakat bertanggungjawab membantu golongan miskin membaiki ekonomi mereka, iaitulah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak itu sendiri. Kan? Mengikut daerah-daerah yang telah ditetapkan. Namun di sana ada juga beberapa maklumat yang tak sampai, sehingga usahawan asnaf tadi itu tidak memohon ataupun tidak ada data yang direkodkan di peringkat Majlis Agama Islam tadi itu menyebabkan bantuan tadi itu kemungkinan terlepas, maka di situlah wajar untuk diperkasakan dari sudut pemakluman dan juga usaha cari supaya untuk lebih dapat disalurkan dengan lebih meluas. Kajian literatur berdasarkan daripada banyak kajian, secara ringkasnya dalam pembentangan ini kita boleh lihat terdapat di sana kajian-kajian lepas yang membicarakan tentang konsep agihan zakat kepada usahawan asnaf. Walaupun secara dalam ayat Quran, ayat 60 surah Taubah, Allah Ta'ala menyatakan secara basic, iaitulah 8 golongan. Namun di sana, kriteria usahawan bagi asnaf tadi itu juga adalah salah satu bentuk yang diberikan kerana asasnya masih lagi asnaf. Cuma di sana kita boleh lihat di sana adanya asnaf, orang fakir miskin yang berniaga, yang berusaha mau berdikari sendiri. Maka di sana dia jadi usahawan. Dia tidak adalah menunggu bantuan tapi mengusahakan untuk berdikari. Di situlah bantuan yang diberikan supaya apa? Dengan hasil daripada zakat, bantuan diberikan sebagai dana usahawan itu, mereka akan guna, mereka akan laksanakan dari sudut kerja-kerja aktiviti ekonomi sampai masa mereka boleh berdikari sendiri dan mencapai tahap mengeluarkan diri daripada kelompok asnaf itulah. Dan keberkesanan agihan zakat pada usahawan asnaf ini pun dah sebenarnya banyak dari sudut pelaksanaan di Malaysia ini. Cuma kita nak lihat daripada konteks kajian ini pada satu part, iaitulah di Taiping, Perak. Walaupun di sana kita boleh lihat secara overall di negeri Pulau Pinang, di Selangor, bahkan di negeri-negeri lain lah. Maka di sini kita nak lebih mendalam, explore kajian ini lebih menerokai pada tempat yang tertentu. Untuk kita lihat keberkesanan dan apa approach yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam sebagai institusi yang bertanggungjawab pada melaksanakan zakat tadi itu dengan strategi keberkesanan yang dilakukan. Kajian literatur kita boleh tengok lagi, iaitulah di sana adanya laporan-laporan yang dilakukan daripada tahun 2020 sampailah 2023, dinyatakan data dia bagaimana pembelanjaan yang dibuat. Maka dari sudut tadi itu ada, kita boleh lihat agihan yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Perak ataupun ada istiadat Perak tadi itu, dari sosial, pendidikan, ekonomi, insan, infrastruktur, kolaborasi, GST dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana antaranya skim bantuan modal asnaf diberikan tadi itu kan. Maka di situlah bagaimana agihan-agihan tadi itu diberikan.
kan, secara pembangunan, secara kita panggil pendidikan, maka di situlah kita boleh lihat zakat kepada asnaf sama ada bentuk modal, skim latihan dan seumpamanya lah, ataupun memberi peralatan di asas dalam kerjaya ataupun aktiviti ekonomi yang dilakukan tadi tu. Dan kita boleh lihat juga bagaimana belanja besar yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Perak itu daripada 2020 sampai 2021, bagaimana belanja besar dia, total dia, data yang telah dikongsikan ini berdasarkan daripada laporan tahunan yang kita ambil lah. Sama juga macam yang tahun 2020 sampailah tahun 2023, 2022 maka di situ ada juga bentuk-bentuk yang dibuat dalam infografik poster ini, berapa juta yang dikutip dan berapa banyak yang disalurkan ataupun yang diagihkan tadi tu. Maka di sini pengagihan tadi tu dilihat kepada konteks bagaimana membantu ekonomi dan sara hidup mereka lah dengan 6 teras program pembangunan. Maka di situ kita boleh tahu ada pembangunan sosial, adanya pembangunan infrastruktur, pembangunan insan, kolaborasi, pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan. Ini skim-skim yang diagihkan bagi manfaat tersebut kepada 8 asnaf tadi tu. Dan kalau melibatkan usahawan asnaf, mana yang melibatkan? Kalau ada pembangunan dari sudut modal lisan, contoh skim-skim latihan dan sebagainya. Kan? Jadi kita boleh lihat ini peruntukan-peruntukan yang besar. Dan kita boleh lihat sejauh mana negeri tadi itu dapat peruntukan yang banyak, maka di situlah dia akan diagihkan dengan yang lebih besar. Dia depend kepada hasil kutipan yang diperolehi di peringkat negeri tersebut tadi itulah. Kalau negeri itu kutipannya rendah, maka agihannya sekadar pada agihan tadi itu. Tapi dia akan memastikan keseluruhan daripada 8 asnaf itu mendapat hak mereka dan dipelbagaikan pada skimnya itu dari sudut kesesuaian dalam matlamat zakat itu, salah satunya kebajikan, survival hidup dan juga kita panggil bagaimana nak membasmi kemiskinan atau merapatkan jurang kemiskinan yang ada tadi itu. Okay, baik. Metodologi kajian ini bersifat kualitatif, maka dari sudut ada dua cara pengumpulan data. Yang pertama, kajian kepustakaan. Bagaimana yang kita tahu, kita akan dapatkan kajian dokumentasi daripada laporan MAIC dan juga dari sudut kita panggil kajian kepustakaan berkaitan dengan zakat secara khususnya dari sudut kajian-kajian lepas, kitab-kitab fiqh dan sebagainya. Dan juga yang kedua adalah menerusi dari sudut temu bual. Maka temu bual ini pengkaji telah memilih 2 orang responden daripada kaki tangan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak itu sendiri. Yang pertama adalah Encik Zulfaqdi bin Baharom, justifikasinya kerana memegang ketua pegawai MAIC cawangan Taiping itu sendiri. Maka 15 tahun kerjaya dia dalam satu Majlis Agama ini, satu tempoh yang panjang, maka sudah pasti pengalaman yang dia ada, berbagai corak perubahan yang berlaku dari sudut keberkesanan strategi tadi itu, pasti melalui proses itu, maka kita dapat mengumpul data daripada beliau. Yang keduanya adalah Cik Zarikha binti Kamil yang menjawat jawatan pegawai MAIC Taiping. Beliau juga telah berkhidmat selama 7 tahun di sebagai pegawai di MAIC Taiping bermula 2017 sampai 2024 ini. Maka di situ kita boleh lihat justifikasi dua responden ini mampu dalam kita nak mencapai objektif kajian yang telah dilakukan berdasarkan daripada background latar belakang responden tadi itu. Hasil daripada kajian yang kami lakukan ini, asasnya kita secara dalam slide ini kita ringkaskan ada 3. Pertama, bantuan asnaf pemangkin memperkasa ekonomi asnaf, berupa bantuan zakat. Jadi bantuan zakat itu pemangkin memperkasa ekonomi asnaf tadi itu, mewujudkan pelbagai program tertumpu pada pembangunan ekonomi. Dan makna katanya bukan sekadar dari sudut kebajikan kita bagi secara bulanan bantuan makanan. Tapi kalau kita faham pembangunan ekonomi, di situlah dia ada apa-apa belanja ataupun agihan yang dilakukan tadi tu, dia akan pergi kepada ke arah ekonomi tadi tu. Bagaimana nak memastikan seseorang itu, terutamanya asnaf, usahawan asnaf tadi tu dapat berdiri dengan sendirinya lah. Kan, antaranya memberi peluang penang kepada asnaf tentang mekanisme terbaik meningkatkan kehidupan, banyak jenis bantuan zakat yang ditawarkan, membantu asnaf jadi bersama ada segi pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya tadi itulah. Setelah itu dalam kesemua bantuan zakat yang ditawarkan, terdapat 2 skim bantuan zakat yang boleh memperkasa ekonomi asnaf, iaitu skim bantuan di bawah program pemperkasa ekonomi asnaf Proper A. Ini secara ringkas, secara detail apa yang dibincangkan boleh rujuk dalam kertas kerja yang kami jalankan dan telah kami tuliskan. Yang kedua, apa strategi yang dibuat tadi itu memang keberkesanan skim bantuan zakat dalam memperkasa ekonomi asnaf. Biasanya asnaf yang mohon bantuan modal ini tak mampu menanggung kos barangan perniagaan yang tinggi seperti mesin jahit, kan.
peti ais, enjin bot dan sebagainya. Ada yang daripada laporan dalam kertas kerja yang kita kongsikan, di sana ada yang daripada agihan zakat dalam nak membantu membeli bot. Kan sebab apa? Sebab yang asalnya dah rosak, dah pecah, tak boleh pakai, maka bot itu menjadi sumber pencarian pendapatan pada asnaf tersebut tadi tu. Maka di situ telah mengurangkan beban dari sudut mereka nak memulakan atau meneruskan usahawan mereka tadi tu kerjaya. Yang ketiga, namun dalam masa yang sama, walaupun telah dibuat pelbagai strategi, pembaharuan dan sebagainya, tetap ada cabaran lah. Maka di sinilah menjadikan kelompongan-kelompongan yang boleh lagi diteruskan kajian bagi nak membantu institusi zakat dalam usaha memastikan usahawan asnaf terutamanya ini dapat diberikan dengan lebih baik daripada semasa ke semasa. Antaranya saringan dan penilaian. Sebab satu bergantung kepada dokumen, bergantung kepada apa yang ada pada zahir yang permohonan dilakukan tadi tu. Kadang-kadang dokumen tak cukup, maka tak lulus dari sudut kita panggil permohonan. Dan maka di situ memerlukan kepada justifikasi bagaimana untuk meluluskan terhadap satu permohonan yang kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pemantauan berkala pun sama, kan? Ini pun samalah sebab tidak kita pantau secara 24 jam, tapi ada dia punya tempoh-tempoh dia macam audit. Komitmen kepada program latihan ni melibatkan attitude. Telah institusi zakat telah sediakan platform, sediakan dari sudut program, disediakan dari sudut pengisian untuk nak bantu peningkatan skill, kemahiran, intelektual, tapi komitmen pada yang datang tadi itulah. Maka ada kalau dalam kertas kerja kita cadangkan juga perlu ada satu komitmen janji, dan kalau ada yang melanggar janji dengan sengaja tanpa ada sebab yang munasabah, maka boleh diambil tindakan kerana benda itu adalah daripada zakat, amanah daripada orang ramai, kan. Mengatasi keciciran, ini salah satu, terutamanya pada zaman konteks yang dah moden. Walaupun online ni banyak membantu dan meluaskan lagi, tapi ada kesenjangan pada kalangan mereka yang tidak pandai teknologi, benda-benda yang melibatkan online ni, itu yang juga ada peratusan kecil yang menyebabkan tercecer tadi tu. Dan sebagai penutup dia, kajian ini mendapati bahawa skim bantuan modal yang menjadikan pelatihan perniagaan yang dan bukannya wang tunai, yang wang tunai itu yang tidak wang tunai sebab kita diberikan melalui skim latihan, modal, pembelian, asas sebagainya, juga adalah sangat berkesan. Pendekatan ini memastikan dana digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, memudahkan penubuhan dan pengembangan perniagaan kecil di kalangan asnaf tadi itu. Keberkesanan program latihan usahawan juga terbukti. Program-program ini memberikan asnaf kemahiran perniagaan yang penting, termasuk celik kewangan, strategi pemasaran dan lain-lain. Sesi latihan ini bukan sahaja meningkatkan keupayaan peserta untuk menguruskan perniagaan mereka, tapi juga meningkatkan kekinian mereka dalam bidang keusahawanan. Cuma dari sudut cadangan kami, sebagaimana berdasarkan kepada dapatan dan perbincangan tadi itu yang nombor 3, cabaran-cabaran itulah perlu diatasi supaya dapat mekanisme yang lebih baik daripada semasa ke semasa tadi itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.